Okey. Dengar. Testing. Hello. Hello. Testing. Hello. Dengar. Okay. Clear. Clear bahan. Ada mana tu? Rumah. Johor. Tak, Selangor. Bukan Johor. Saya dah pindah. Ya ke? Lama dah pindah? 2 tahun setengah. 2 tahun lama tu. Oh, lama dah, lama. Sorry lah, tak update. Itu tak apa. Biasalah. Masing-masing busy kan? Okey. InsyaAllah. Puan, suara dengar? Dengar? Suara pula tak ada kan? Gambar pula tak ada. Okey. Suara ada, suara. Okey dah. Sekejap ada. Puan, suara dengar? Suara dengar? Suara pula tak ada kan? Gambar pula tak ada. Ya, gambar. Suara ada. Hello, Sarula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini 29 Ramadan. Kita berada di segmen Ihya Ramadan, Sembang Buku. Jadi hari ini insya-Allah kita akan berbicara tentang buku Clear bersama salah seorang alhamdulillah penulis dalam ni, Puan Ida Hani. Puan sudah berada di talian. Assalamualaikum Puan Ida. Dengar suara saya? Okey. Gambar dah nampak, suara pula tak dengar. Tadi ada. Sekejap. Bentar. Ada technical problem sikit. Jadi buku Clear ni tuan-tuan yang sedang menonton merupakan buku motivasi lah. Memang kalau ikut terbit ni 2018, dah 3 tahun lah. Dan ramailah penulis dalam ni. Kendalian buku oleh Bondono. Dan Puan Ida Hani merupakan salah seorang penulis dengan kisah memaknai reda. Kita tengah cuba teknikal. Cuba cakap Puan, dengar tak? Mulut dah bercakap tapi suara tak keluar pula. Hello? Okey.
okey. Clear. Okey. Rapatkan. Rapatkan. Okey. 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 Boleh? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi puan, sebelum kita sembang lebih jauh, kita nak berkenal-kenalan dululah. Sebab tadi pun sebelum kita mula, sebelum ni kalau ikut Puan Ida ada di Johor kan? Sekarang Ya, betul. Dia dah dengar. dah dekat selama 2 tahun lebih. So nak tahu background juga lah Puan. Kalau boleh Puan ceritakan pada audiens kita. Puan Ida, berapa hutan dan macam mana boleh terlibat dengan penulisan. Bismillah Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama yang diberi Ida Hani Ali. Terima kasihlah pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Amir dan juga pihak Galeri Ilmu Media Group kerana menyediakan platform macam ni untuk para penulis. Okey kan? Jadi bolehlah kita berinteraksi. Alhamdulillah. Okey. Untuk sedikit pengenalan saya lah. Saya sebenarnya dah mula menceburkan diri dalam bidang penulisan ni sejak penghujung tahun 2014. Oh, lama. Lama jugalah, tetapi agak macam merangka-rangka juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ni masih berada di sini. Alhamdulillah. Jadi dia sebenarnya bermula daripada adalah kisah daripada yang buku clear ni. Okay, daripada kan saya jatuh daripada perniagaan yang kononnya saya nak majukanlah perniagaan makanan. Tetapi tak sesuai lah kot dengan jiwa. Akhirnya kesan daripada situ Allah perkenalkan saya dengan bidang penulisan. Ya, dia bermula dengan saya menghantar kisah dalam pertandingan menulis cerita. Jadi situ. Ya? Anjuran siapa ada tu? Anjuran siapa? Itu anjuran Ustaz Faturi. Ustaz Faturi Salahud. Yang ni. Ya. Mudah Ya, betul. Dan selepas buku Mudahnya Menjemput Rezeki tu dia ada keluarkan buku tentang Allah Tempat Meminta. Itu antologi kami lah. Daripada situ. Yes, LTM. Tapi sebelum tu sebenarnya saya dah menulis sikit-sikit di Facebook, blog. Jadi daripada yang sikit-sikit tu menjadikan saya rasa macam seronok lah untuk menulis walaupun berdikit-dikit. Ya, alhamdulillah. So perkenalan dengan ABN Bondono waktu tu bukan ABN lagi? Saya bukan ABN lah. Tetapi saya dah lama saya dah lama lah berkecimpung dalam kelas Bondono tu. Bermula tahun 2016. Saya sertai kelas penulisan beliau, Bondono, yang mengeluarkan buku Blur. Daripada situ tapi sebelum tu memang saya dah follow Bondono lah. Penulisan beliau saya baca di Facebook lah, di Facebook. Dan daripada situ saya tahulah berkenaan dengan iklan penulisan Bondono. Alhamdulillah. Kalau ikut background pun memang belajar sastra ke macam mana? Memang minat buku motivasi ke? Okey. Asal background pendidikan saya adalah sains biologi. Okey. Sains biologi. Budak sains lah. Degree dalam biologi dan master dalam microbiology. Memang jauh sebenarnya. Masih sikit lah. Tapi sebab saya ada beberapa cerita di belakang lah sebelum saya terlibat dalam penulisan, yang mana saya menganggur, saya mencari kerja yang sepatutnya lah yang berkaitan dengan bidang, tetapi tak kunjung tiba. Tak kunjung tiba jawatan-jawatan yang bersesuaian dengan saya punya kelayakan. Dan asbab daripada situ membawa saya kepada perniagaan makanan. Tapi tak kena dengan jiwa lah kot kan. Nak jadi sebab lah, tak kena dengan jiwa dan akhirnya terjun ke bidang penulisan. Dan sebenarnya bidang penulisan ni asal sebelumnya dulu, sejak sekolah-sekolah saya suka menulis. Saya suka menulis. Jadi waktu-waktu nak exam tu memang setiap harilah saya touch up saya punya skill penulisan bahasa Melayu dan English tu
Ibang buat karangan tiap hari lah. Dan tak sampailah sampai ke hari ini. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kita nak sentuh tentang buku clear lah. Sebab tadi pertama yang bersama kami tu buku blur. Tapi awal sebelum tu dengan Ustaz Faturi lah. So kalau buku clear ni, apa dia punya tema Puan? Apa perbezaan dengan buku blur? Kalau boleh Puan kongsikan. Okey. Buku blur, dia kebanyakannya kisah remaja. Kisah yang baru nak up. Zaman belajar, zaman diambang pekerjaan. Tetapi macam blur tu memang keadaan kita mengalami situasi yang kita blur lah. Kita buat tetapi kita tak tahu apa natijah di hujungnya. Okey. Dan daripada situ terbit pula buku clear. Okey, buku clear ni memang betul-betul clear. Seriously-nya buku clear ni apabila ditulis cerita memang saya nampak impaknya sampai sekarang. Clear. Memang betul-betul clear. Alhamdulillah. Okay. So dalam ni ada berapa orang kalau ikutkan penulis yang terlibat? Kalau Puan ingat lah. 24 termasuk kata-kata pengantar Bonda No tu ya 25 lah, ada 25 penulisan tetapi 24 orang. Dia kalau ikut blur tu daripada bengkel. So yang clear ni daripada bengkel juga tu sana penghasilan dia? Tak. Dia rentetan daripada buku blur. Sebenarnya macam ni, keluar daripada bengkel penulisan Bonda No yang blur tahun 2016 tu. Dia keluarkan buku blur, kemudian kami rasa macam buku blur tu memang kami pun rasa blur-blur jugalah. Tapi tak naklah seterusnya blur kan. Jadi kami mencadangkan pada Bonda No, Bonda kami nak buat macam sequel sikit lah. Bukanlah sequel banyak pun, tapi at least ada ending sedikit kan. Jadi kami ramai-ramai memberi cadangan gitu dan memang kebanyakannya kata buku clear lah, clear. Nama clear tu muncul. Macam tu. Jadi pada pesta buku 2017 tak silap saya, Bonda No pun mewar-warkan lah, okey diterima dan setiap seorang hantar cerita. Menghantar cerita untuk dinilai oleh beliau sendiri. Daripada situ lah. Kalau ikut berapa deadline dia bagi nak siapkan artikel tu? Allah, kejap tak ingat saya lah, dalam tak sampai sebulan lah tak silap saya. Beberapa minggu lah juga macam tu, tapi memang sekejap jugalah. So pada semua yang nonton kami ni, sudi-sudikan share dan tag kawan-kawan, lagi-lagi penulis-penulis buku ni supaya dapat tengok kawan penulisnya Puan Ida ni sedang udara. Dan soalan saya lah Puan, sebab banyak-banyak kisah, tadi dah blur lepas tu clear. Kita tahu clear ni jelas, dah orang cakap dah tahu matlamat apa semua. Dan Puan menyukai untuk menulis kisah memaknai reda. Sebab dialog pertama tu saya nak baca sikit lah kalau boleh kan. Boleh silakan. Saya minta ke promosi tak tahulah, tapi ayat ni memang dia perlukan keberanian lah nak berdialog WhatsApp ni kan. Dia kena betul-betul lagi nak bagi kat orang sehabis halus orang cakap ayat tu. Assalamualaikum Kak, sihat? Maaf nak tanya, macam mana dengan janji akan nak bayar duit? Berbulan-bulan dah berlalu. Kami harap sangat akak bayar. Kita sama-sama niaga Kak. Faham je lah ada orang niaga. Perlu modal persingan. Ayat first tu buat saya, ini boleh tidur ni nak minta hutang kat kawan ni. Ayat dia kan. Tip dia memang habis halus lah orang kan. So macam Puan memilih untuk berkongsi kisah ni kan. Dalam banyak-banyak kisah dalam hidup ni kan. Kenapa Puan memilih kisah memaknai reda ni? Sebab benda ni bagi saya dia satu perkongsian yang berani lah daripada Puan Ida. Dan saya rasa itu bukan nama sebenar kot, nama yang dinyatakan tu. Nama samaran ke? Bukan nama sebenar. Nama samaran. Nama samaran. So, kenapa Puan memilih kisah ni? Kenapa ya? Okey. Sebenarnya dia ada sedikit sangkut paut dengan kisah blur tadi. Jika Tuan ambil perasan, kisah blur saya bercerita tentang jutawan segera yang mana saya terlibat dalam forex. Okey, dia berkaitan dengan duit juga. Kemudian bila untuk memilih tajuk ataupun kisah untuk buku clear ni, inisiatif saya sendiri, saya kata saya nak berkaitan juga dengan kisah duit. Kisah wang lah. Jadi sebab selepas kejadian forex tu,
saya melalui kehidupan dan saya sampai kepada satu tahap yang berniaga ni, dia masih juga melibatkan duit. Jadi memang waktu berniaga tu memang kita perlukan pusingan modal lah kan, sebab banyak ambil stok dan kita perlukan orang untuk niagakan kita punya produk. Saya tidak melalui kisah ni, sebenarnya ada 2-3 kisah dalam tajuk Memanai Redha ni. Maksudnya ada 2-3 penghutang yang sedang saya lalui waktu tu. Okey, yang yang maksudnya penghutang yang nilai yang kecil, kemudian yang sederhana dan yang besar. Tetapi bila dikumpul semua, dia melibatkan ribu-riban lah duit ni kan. Jadi okey. Jadi memang kat situ saya down sebab dia melibatkan duit dan duit itu adalah suntikan modal daripada suami saya. Allah. Begitu. Jadi tetapi kat masa tu kami berniaga sama-sama lah. Tetapi modal 100%-nya daripada suami lah sebab saya masih isteri rumah. Jadi dia bantu saya suntik modal dan berniagalah produk makanan tu. Okey. Jadi kenapa saya nak kongsikan cerita ni? Kehidupan kita memang tak lepas daripada duit. Betul tak Tuan Amir? Memang tak lepas daripada duit kan. Jadi memang kita rasa setiap hari memang kita perlukan duit. Jadi bila orang datang berhutang dengan kita tak bayar, sedangkan kita mengeluarkan modal untuk berniaga, dia tak bayar. Mula dia janji nak bayar tetapi dia tidak bayar, akhirnya kita rasa frust kan. Jadi bila kita rasa frust tu macam menyebabkan kita down sangat, hidup kita down. Kita kata macam apa ni, janji tak terpati apa semua kan. Kita mula macam seolah-olah macam kenapa takdir tu singgah dalam hidup kita. Dan kita mula kata aku tak redha dengan apa yang kita lalui dan aku tak redha dengan duit yang dia dah pinjam tu lah, maksudnya dia tak pulangkan lah bayaran tu kan. Jadi daripada situ yelah akhirnya suami saya pun tegur lah. Redha tak redha, kita kena redha juga. Macam tu kan. Jadi daripada situ saya ingatkan diri lah. Sebenarnya hidup kita ni sebenarnya bertuhankan wang ataupun bertuhankan Allah. Di situ. Jadi kalau kita bertuhankan wang, memanglah sampai ke mati pun kita nak tuntut wang tu. Sampai ada beberapa waktu tu memang saya akan okey lah. Lepas tu kena bayar. Tuan ambil bayangkan hutang tu dalam beribu-ribu kan. Dalam keadaan beribu-ribu tu banyak kan bagi kita waktu masa nak hidup, baru kahwin, ada anak kecil, baru nak berniaga. Duit tu terlalu penting lah masa tu. Jadi macam itulah sentakan di situlah. Kenapa duit sebenarnya hidup ni bertuhankan duit ke ataupun bertuhankan Allah yang memberi rezeki. Daripada situ saya muhasabah lah. Dan saya kongsikan tu bertujuan untuk mengingatkan bersamalah. Memang duit diperlukan tetapi kita boleh halakan tujuan dan niat hidup kita ni kepada Allah yang Maha memberi rezeki. InsyaAllah lah. So kalau daripada kisah Puan yang tu lah, yang boleh Puan kongsikan lah pengalaman, pelajaran lah yang supaya kita tak nak pulang, yang Puan boleh kongsikan pada kami sebab saya ada baca sini mungkin yang nampak jelasnya bila benda tu tak didokumentasi lah, tak ada black and white. Dia sekarang cakap. Selain daripada tu, apa yang pelajaran yang mungkin boleh Puan kongsikan lah pada kita punya penonton kat luar sana. Bila sentuh hutang ni, benda yang Puan memang belajar betul lah. Ni bukan RM1, RM2 hutang ni. So, apa lesson yang orang cakap Puan belajar dengan cara yang hard lesson kan, dia cakap. Yang Puan rasa benda ni perlu orang luar supaya tak jadi macam apa yang dah berlaku pada diri saya. Macam tu. Apa yang pelajaran yang boleh Puan kongsikan? Okey. Pelajaran yang utamanya kalau kita berniaga ni, bila kita melibatkan dengan orang, para penghutang, dalam istilah lain kita letak barang, consignment kan. Consignment tu istilahnya ialah kita letak barang, kita dah keluar modal dan tetapi kita kena tunggu duit tu, kita kena tunggu produk tu berjalan laku keras dulu, laku baru orang yang ambil barang tu bayar kat kita kan. Jadi kat situ macam saya cerita dalam kisah saya ni, tiada black and white agreement antara saya dan orang tersebut lah. Jadi di situ saya nasihatkanlah
kalau macam kita buat apa-apa perjanjian berkaitan dengan duit, buat black and white punya agreement. Secara bertulis dan hadirkanlah beberapa saksi. Dan yang di samping itu juga kalau boleh kita buat stamp duty tu. Jadi itu secara teknikal punya hard lesson lah. Jadi kemudian macam mana ya, kalau melibatkan duit ni pula, kalau kita rasa macam kita kena tengok orang jugalah perniagaan dia macam mana. Kita tengok kedai dia macam mana, kita tengok persekitaran dia macam mana kan. Jangan tengok manis mulutnya je. Kita rasa macam yakin betul-betul boleh jual ni kan. Tapi mungkin kita boleh dapatkanlah testimoni daripada jiran kedai sebelah dia. Mungkin macam tu boleh. Ataupun kita boleh go through ke Google, kita boleh tengoklah dia punya history dia di Facebook ataupun di mana-mana media sosial kan. Macam mana keaktifan dia di media sosial berkongsi tentang perniagaan dia. Atau mungkin ada komen-komen di ruangan komen. Kita kena semak dululah. Kena buat sedikit research orang kata. Maknanya kita kena bijak juga lah memilih orang yang nak berhutang ni, jangan main sangka baik sahaja. Ya betul, jangan husnuzon je, kena ada sedikit suuzon tu. Lagipun saya tidak mengenali orang tu. Jadinya macam kita pun tak kenal kan. Jadi kita kena ada sedikit perasaan berhati-hati kat situ. Dia lagi satu yang ayat yang Puan kongsi dalam ni. Contohnya yang dia cakap dia dah biasa ambil barang daripada Wan. Takkan tak percaya lagi kan. Macam mana nak elak dialog macam tu kalau yalah orang cakap biasalah. Aku dah biasa beli, takkanlah tak percaya. So sebagai peniaga nak cakap macam mana? Bertegas tu macam mana yang Puan boleh cakap pada kita ni penonton? Gitu. Okey, kalau macam tu yang biasa dah ambil barang, dia bayar kan. Tiba-tiba satu hari dia kata dia nak ambil barang, "Kak, hutang dululah." Kita tak bagi kan. Kenapa pula nak hutang? Selalu bayar cash elok je kan. Tapi macam sebab rasa macam dah biasa dengan dia kan, tiba-tiba macam kita tak bagi pula dia nak ambil, macam tak sedap hati kan. Jadi saya rasalah yang sebaiknya bolehlah ambil, tapi bisa kata dia nak ambil 50 barang contoh, kita bagilah, tak apalah ambil lah 1/3 barang dulu. At least kita tak bagi nilaian modal tu terlalu tinggi pada dia kan. Jadi kalau macam kita bagi sikit dulu, kalau dia tak bayar pun okeylah, tak ralak sangat. Macam itulah. Okey. Orang cakap nak bagi semua lah. Jangan bagi semualah dulu. Bagi 1/3 ke macam tu. Sebab kata korang dah baik kan. Kita tengok kan macam tu. Dalam masa yang sama jangan lupa receipt. Okey, ini receipt, kita bagi tarikh sekian-sekian kena bayar. Macam itulah. Dia sebab dilema nak jaga loyal customer orang cakap kan. Ya betul, regular customer tu penting juga kita kan. Berniaga macam-macam kan. Itulah. Itu bab teknikal kita cakap. Ni bab jiwa dalam ni. Macam mana suami Puan tadi bagi saya memang seorang yang kuat lah. Dia yang bagi modal, dia cakap redha kan. So macam Puan sendiri proses nak istilah orang cakap move on lah kan. Nak mereka sebab tadi cakap dah selepas sekian waktu datang balik. Ribu banyak tu kan. Tapi Puan benda tu bila mengalami sendiri, tip yang boleh kongsikan pada kami macam mana nak. Yalah sebab saya bayangkan saya di tempat Puan lah ini tak nak kena ajar ni kan. Tak boleh buat orang macam ni kan, dia tipu orang lain pula. So macam Puan dulu macam mana Puan melalui proses nak memaafkan kan, nak cakap macam ni macam mana? Bolehlah nak memaafkan tu ya. Okey. Sebenarnya dalam tempoh tu saya ambil masa lama jugalah. Saya rasa down kan. Saya rasa macam tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Tak boleh macam rasa macam nak duduk dalam bilik je. Stres sangat. Tak dapat duit balik kan. Kemudian bukan duit kita, duit suami kan. Dia dah inject modal beribu-ribu, tiba-tiba macam tu je resap kan. Tapi akhirnya kekuatan tu tetap datang daripada dia juga yang suntik modal tu. Sebab mungkin bagi dia duit tak ada masalah. Lagipun dia bekerja di sektor kerajaan awam, di sektor kerajaan. Tapi bagi dia tak ada masalah lah. Mungkin dia boleh lagi suntik modal tu. Lagipun mungkin
stres kan, penat lah dia tengok isteri dia macam tu kan. Dan akhirnya keluarlah perkataan tu, dia nak saya move on cepat-cepat. Jadi sebenarnya bila saya proses nak move on tu, saya sering bercakap lah dengan diri sendiri, macam mana aku nak move on, kan, macam mana aku nak terus bergerak tanpa membawa bebanan tu. Jadinya sebenarnya yang kita perlu maafkan bukanlah orang tu, tetapi memaafkan diri sendiri. Itu yang lagi utama sebenarnya. Sebabnya kalau kita maafkan orang tu, apa dia tahu, betul tak? Apa dia tahu? Dia tetap macam tu juga, dia tetap hidup macam tu juga. Tetapi kita yang menanggung beban tu, kalau kita tak maafkan diri kita, siapa nak maafkan diri kita? Jadi seolah-olah macam kita nak menolak almari yang lama, almari yang dalamnya ada kotor, barang-barang yang dah rosak. Kita nak tolak juga, berat kan? Jadi kita kena keluarkan barang-barang yang rosak tu. Barulah boleh kita tolak almari tu. Macam tu diri kita juga. Kita nak tolak diri kita ke depan, nak move on, kita kena keluarkan benda-benda yang tak sepatutnya. Termasuklah memaafkan diri sendiri. Jadi proses nak memaafkan diri itu ialah dengan beristighfar lah. Macam ayat saya seterusnya kan. Lazim istighfar tu memang InsyaAllah lah dia memang membantu saya untuk move on. Istighfar sebab bila kita istighfar, kita kata memang salah, mungkin salah kita jugalah sebab kita tak selidik siapa peniaga yang berniaga dengan kita tu. Tetapi bila kita kata tak apalah, ada sesuatu pelajaran yang Allah nak aku belajar, jadi daripada situ kita belajar juga sangkaan yang baik pada Allah. Bila kita dah beristighfar, kita dah memaafkan diri sendiri, kita bersangka baiklah dengan Allah. Mungkin sesuatu yang buruk yang kita lalui itu, ada sesuatu yang lagi indah lah yang tunggu di hadapan kita. Macam tu. So poin utamanya ialah memaafkan diri supaya kita rasa macam aku dah bebas. Macam tu. Supaya kita senanglah bawa diri kita untuk move on. Jatuh pun yang saya perasan, bila istilahnya ditegur lah benda tu kan, teguran Allah tegur kita. Ya, betul. Buat kita first thing first, memang kita akan automatik marah. Kenapa aku merungut semua benda yang kita datang. Tapi sebagai orang Islam, benda tu sebenarnya hebatnya orang Islam ni, bila datang ujian apa pun dia renung diri balik. Dia muhasabah lah. Muhasabah. Dan tadi nak berbalik pada Allah sebab konsep ujian yang kita pun belajar, banyak ustaz beritahu. Allah nak kita ingat dia lebih. Istighfar. Dan saya suka lah ayat dia Puan cakap, dia nak ganti lagi baik. So dalam kisah ni juga Puan kongsikan, bila rasa awal pun tadi Puan banyak cerita yang bila niaga makanan ni tak kena dengan jiwa, tapi Puan beralih dalam penulisan. Jadi transisi penulisan tu pula sebenarnya ialah belajar biologi kan. Cerita dari kecil ke apa ke, memang dorang perasan sebab Puan dah tulis blog ke macam mana yang orang cakap okey, maknanya memang nak tak nak aku kena teruskan penulisan. So macam mana keputusan untuk buat serius lah saya cakap penulisan ni secara serius? Memang selepas ujian yang tu atau ada orang yang betul-betul support? Kak Ida sekarang ni memang dah cakap dah Kak Ida kena jadi penulis. So macam mana Puan boleh buat keputusan yang bagi saya nak jadi penulis ni pun satu keputusan besar jugalah. Sebab ramai orang tulis, tapi tulis yang baik-baik, kongsi yang baik-baik ni dia perlukan big why jugalah. Macam Puan sendiri macam mana? Kalau boleh kongsikan. Okay, big why ya. Okay. Sewaktu saya berniaga makanan tu, memang saya dah berjinak-jinak dengan Facebook. Kan kita motivasi bisnes kan? Kita share dekat Facebook, kita tulis. Kita copy paste je lah ayat Quran, kita copy paste hadis, motivasi untuk kita top up kita punya energy tu. Okay, bila kita dah biasa menulis, ada kawan-kawan suka. Jadi bila mereka suka dengan penulisan-penulisan ringkas kita pun rasa seronok. Kita tetaplah terus menulis kan. Sehingga kan saya mengalami krisis duit ni, hutang piutang ni. Saya tetap menulis untuk memujuk hati, untuk melegakan hati, untuk belajar meredai apa yang dilalui. Jadi tetap menulis. Jadi ia seolah-olah seperti terapi lah. Terapi pujuk hati. Macam tu. Terapi tak apa. Semua ni baik je. Tak apa. Pujuk hati. Hari ni stres, esok tulis lagi. Hari ni down, esok tulis lagi. Supaya hati tu terpujuk dengan
takdir yang telah Allah tulis untuk kita. Jadi sehinggalah melalui Facebook tu, okay, sebelumnya memang saya dah tulis blog. Saya pergi seminar menulis blog. Di blog tu pun saya sebenarnya share sikit-sikit lah tentang perniagaan produk-produk tu, macam tu. Jadi kemudian melalui Facebook juga lalu lalang lah iklan yang pertandingan menulis cerita tu. Dia nak mencari 40 cerita tu kan. Saya kata seronok juga ni sebab masa tu saya sedang belajar sifat-sifat mahmudah. Sifat apa ni? Fikiran-fikiran positif tu saya nak terapkan dalam diri kan. Jadi macam kita rasa macam kita nak jadi lagi baik. Jadi why not? Why not cubalah tulis. Sebab masa tu memang saya belajar erti syukur, saya belajar tentang erti sabar, erti redha kan. Jadi bila kita menulis, kita rasa nak tulis yang baik-baik supaya hati kita rasa macam terpujuk. Jadi saya pun hantarlah cerita tu. Jadi sebenarnya asal ceritanya ialah saya memang dah menulis di Facebook dan juga di blog. Walaupun tidak begitu aktif di blog, tetapi memang saya menulis walaupun sedikit-sedikit. Sehingga saya menulis cerita. Mungkin juga sebab sokongan orang sekeliling ke yang memang betul-betul support Puan untuk serius dalam penulisan. Ke macam mana? Betul? Okey, dalam cerita yang saya tulis ni kan, dalam clear ni kan saya disebut tentang adik-beradik saya. Betul, yes. Ya. Okey. Masa tu sebab saya kerap menulis tapi saya tak ada plan nak tulis buku. Saya rasa renyah je nak tulis buku kan. Kita tak kenal siapa-siapa. Jadi siapa nak terbitkan buku kan. Tapi tak tahu kakak-kakak, adik-adik semua cakap, tulis buku. Kau tulis perjalanan cerita kau sebagai peniaga jalanan tu kan. Kata macam seronok menulis tapi buku nantilah saya cakap kan. Tetapi nak jadikan doa adik-beradik tu begitu makbul waktu tu sebab kami bercerita waktu tu waktu malam di WhatsApp grup adik-beradik. Jadi itulah agaknya mungkin Allah nak jadikan sebab lalulah iklan menulis cerita tu. Dan daripada menulis pertandingan cerita tu dan terpilih alhamdulillah, saya rasa macam macam ni yang menulis buku, macam tu. Walaupun dia antologi, tapi rentetan daripada penulisan tu kami berkumpul berkumpul secara ramai-ramai penulis. Jadi kita berkumpul kan bersama-sama penulis. Jadi macam macam ni ya gathering penulis. Jadi daripada situ dah mula rasa macam ada aura lah. Dan daripada situ teruslah alhamdulillah sampai ke hari ini. So kalau ikut tadi Puan cakap 2014 lah ATM tu penulis. Ya, penghujung 2014 dan diterbitkan awal 2015. So sampai sekarang ada yang buku solo dah ada ke belum lagi Puan? Saya ada buku solo tapi terbitan sendirilah, Swaterbit. Okay. Itu berbeza lah dengan buku yang bakal terbit dengan galeri akan datang ni. Berbeza lah dia punya ni. Dia sebenarnya rentetan juga. Sebenarnya Tuan Amir, cerita yang setiap satu walaupun dia buku antologi dan juga buku solo Swaterbit dan insya-Allah coming soon dengan Galeri Ilmu ni, semuanya dia ada kisah rentetan. Sebab saya berada di dalam gelombang hidup. Aura hidup begitu. Jadi nak tak nak memang saya cerita kisah-kisah begitulah. Okay. So memilih untuk menulis buku motivasi ni orang cakap menunjukkan pengalaman hidup sendiri dan motivasi Puan lah untuk berkongsi pengalaman dalam penulisan ni. Yang terus ialah dibuat lah sampai sekarang ni 11 berapa? 7 tahun. Diam tak diam kan? Orang cakap. Istiqomah tu dia inspirasi Puan tu macam mana? Puan ada jadual ke? Puan bagi masa tu macam mana ke? Sampai mula buat terbit sendiri dan insya-Allah rezeki akan datang ni ada buku solo sendiri. Perjalanan yang orang mungkin tak ramai tahu, yang dia nampak nanti ada buku nama Idah Nurali. Padahal dia tak tahu sebelum buku solo terbit bawah galeri tu nanti, perjalanan tu sangat panjang dan motivasi Puan lah untuk berkongsi kisah. Macam mana Puan bagikan masa ke kalau boleh kongsikan? Memang Puan memang disiplin kan setiap hari masa kena tulis ke apa ke? Okey. Okey. Berkaitan dengan disiplin menulis ya. Jujur ni lah saya memang tak ada disiplin menulis.
Pelik kan? Tetapi macam ni sebenarnya. Saya jenis orang yang tak boleh duduk terus menulis. Tak boleh buka laptop terus menulis, tidak. Tetapi saya kadang golek-golek, kadang dalam kereta dia tak seterusnya tulis macam kita nak 1000 patah perkataan contoh kan. Saya tak menulis macam tu 1000 patah perkataan. Macam sikit-sikit, kadang tulis 10 ayat je. 10 ayat, tulis je lah 10 ayat tu. Walaupun kadang saya on off di FB. Kadang saya bila saya tak on di FB, maksudnya kadang saya menulis di IG. Kadang saya menulis di Twitter. Kadang saya menulis di blog, dah lama saya tak on. Kemudian kadang saya menulis saja di WhatsApp status. Tetapi menulis itu menjadi macam makanan lah. Makanan hidup. Jadi macam kadang tak apalah, tulis 5 ayat je dekat note handphone. Macam tu. Kadang macam contoh macam hari ni rasa macam sedih. Jadi tapi tak nak cerita dengan siapa-siapa. Tulis je dekat note phone tu. 100 patah perkataan dah. Ataupun macam ada gambar cantik, ambil gambar cantik, kemudian post dekat IG, terus dia nak 3 ayat, macam tu. Okay. Tetapi sebab saya punya niat memang nak ada buku fizikal. Sebab apa? Sebab saya rasa buku fizikal tu dia sebenarnya membantu diri saya sendiri untuk bangkit daripada apapun keadaan. Mungkin bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendirilah. Mungkin untuk anak-anak. Jadi biarlah dia tercetak, macam saya cetak buku sendiri yang suara terbit tu. Tak banyak pun saya cetak. Tetapi macam kita jumpa kawan, kita nak bagi kan. Macam tu lah. Jadi macam ada something don't give kan untuk orang kan. Macam tu lah. Style Puan Ida ni dia tak terikat lah dia cakap. Yang penting tulis. Ya, yang penting menulis. Dan kalau dengar dari awal tadi kita bincang, Puan memang rajin juga pergi kelas-kelas. Maknanya ilmu tu kena ada guru jugalah, bukanlah orang cakap pandai-pandai tulis. Ada group dia lah, walaupun tak join secara spesifik ABN, tapi dah kenal kawan-kawan penulis ni, berkawan dengan penulis lah saya cakap. Dia punya circle tu tak lari penulis dan orang yang nak baca. So itu mungkin tip lah yang saya boleh cakap pada penonton yang mungkin nak mencampurkan diri dalam penulisan. Tulis je, tapi tulis yang baik. Itu yang penting. Ya, betul. So saya nak sentuh balik pada buku clear ni. Ada ayat yang minta penjelasan daripada salah seorang penulis ni, Puan Ida lah. Nikmat kebahagiaan lebih mampu dihargai oleh mereka yang telah teruji. Itu ayat tu deep juga tu bagi saya lah. Sebab kenapa yang dah diuji dia rasa nikmat, yang tak diuji tak rasa nikmat ke macam mana? Dia macam barang free, barang mahal ke, barang banyak ke apa? So apa yang boleh Puan terangkan pasal ayat ini? Nikmat kebahagiaan dihargai mereka yang teruji. Kenapa tu? Okey. Untuk menerangkan lah apa maksud dia tu, saya nak bawa sedikit analogi lah. Contoh air. Bila rumah kita sentiasa ada air, kita rasa alah apa kisah air tu, banyak je kat paip tu, buka aje terus ada air mengalir kan. Jadi bila-bila masa boleh mandi, bila-bila masa boleh solat, bila-bila masa boleh makan, minum, masak, membasuh, semua aktiviti harian okey on. Sampai kadang kita tak kisah pun kita membazir ke tidak sewaktu gunakan air tu. Jadi sampailah satu ketika Allah kata semua tak ada air, satu negeri Selangor contoh kan. Tak ada air 2-3 hari. Maksud tu kita baru terlongor kan, ternganga-nganga. Alamak tak ada air. Macam mana ni baru nak cari tadahan air semua kan. Baru waktu itu baru kita rasa ya Allah, nikmatnya air tu macam dapat jongkong emas. Macam tu lah. Jadi macam tu juga dengan cerita-cerita di dalam kisah Blur ni. Jadi bila kita diuji dengan sesuatu yang buat kita rasa sesak nafas, buat rasa macam aku tak boleh bangun, aku tak boleh bangkit daripada apa yang aku lalui. Tetapi Allah tu baik, Allah tu maha baik. Allah hadirkan sesuatu yang buat rasa kita selesa, buat rasa kita kuat. Daripada situ kita bangkit dan kita berjaya melalui proses-proses untuk
melepasi tahap kita down tu kan. Jadi baru kita rasa wah nikmatnya hidup ini. Sebab apa? Bila kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dia ayat puan tu mungkin saya boleh simpulkan ibarat bila dapat ujian tu terus first kena sabar lah kan. Sabar. Ya, betul. Ingatkan insya-Allah melalui pengalaman lalu bila diuji benda macam ni, insya-Allah one point dia awak nak bagi something bigger lah, something greater lah, satu benda lagi baik, lagi bagus, tinggal lagi itulah kita dah dianjurkan sabar dan solat kan. So benda tu balik pada Allah lah. Orang cakap pasti ada yang lagi baik Allah nak bagi, tapi kita kena reda dan sabar tu lah. Memaknai reda tu lah. Ayat-ayat puan tu memang sedap lah. Memaknai reda tu bukan sekadar cakap pasangan. Tapi maksud sebenar dia tu orang yang diuji ni insya-Allah dia akan faham. Okey, so itu kisah yang ditulis oleh Puan Nida. Selain daripada tu saya nak tanyalah, dalam ni banyak kisah. Selain kisah sendiri yang favourite Puan dalam ni, kalau Puan boleh kongsikan antara 25 kisah ni, ada tak kisah favourite dalam kalangan penulis lain? Sebab dalam ni ramai ni, ada Fitri Yahya pun ada, Pak Wek pun ada, Kak Izzat pun ada. Yang favourite Kak Ida selain daripada kisah-kisah yang ditulis yang dalam ni, mana satu pilihan nombor satu Puan Nida sendiri? Pilihan nombor satu, ya. Kalau ikutkan saya kan Tuan Amir, saya tak nak sebut kisah apa yang best. Sebab apa? 25 kisah tu semua best Tuan Amir. Yes. Tadi saya cuba buka balik lah. Saya menghadam balik, saya kata apa ya kisah yang memang saya ada satu dua kisah memang saya ingat. Memang betul-betul saya ingat kisah dia. Tetapi bila saya buka balik baca, ini best. Ini best. Semua best. Sebab apa? Sebab dia setiap cerita tu memang ada sangkut paut dengan kita punya kehidupan hari-harian. Macam tu. Tetapi tak apalah, saya meraihkan soalan Tuan Amir, kisah mana yang paling best kan? Saya suka kisah sebab dia memang mengingatkan kita akan kematian. Kisah Puan Amnah Sofia, tajuk Peluang Kedua. Peluang Kedua. Tajuk lagu tu? Oh ya, tajuk lagu, betul-betul. Okey. Peluang Kedua. Peluang Kedua. Sebab yelah, dalam keadaan kita melalui pandemik kan, kita dan di NZ kan, kemudian kita melalui sedang mengharungi pandemik corona, dan juga baru-baru ni kita digegarkan dengan pembantaian orang-orang Islam di Masjidil Aqsa kan. Jadi bila saya baca tajuk ni, saya review tajuk ni balik, saya rasa macam memang tajuk ni memang saya ingat dari hari itulah, dari memula saya baca buku Clear ni. Sebab apa? Kita akan melalui satu masa yang mana kita Allah tekan kita habis-habis untuk membawa kita ingat akan kematian. Dalam kisah Puan Amnah Sofia ni kan, dia melalui gempa bumi dengan 7.1 skala Richter yang memang kita rasa memang tak ada peluang nak hidup. Memang tak ada peluang nak hidup kan. Yang mungkin bila-bila masa kita boleh ditimpa dek bangunan ataupun apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan kita mati. Jadi macam masa tu baru kita teringat, ya Allah banyaknya dosa aku belum bertaubat, aku belum buat baik, aku belum, dan banyak kan. Jadi cerita tu macam memang dalam keadaan sekarang ni, apa-apa yang kita sedang lalui, kita memang terdedah lah dengan kematian. Jadi memang kematian itu sentiasa datang menjengah kita kan, betul tak? Setiap hari malaikat akan datang bertanya khabar, kan. Jadi bila kita menemui titik mati, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Maksudnya kita akan hidup di alam barzah dan kita dah tak boleh buat apa-apa dah di dunia, untuk dunia. Jadi bila Puan Amnah kata ini adalah peluang kedua dia memperoleh kehidupan lagi selepas berlakunya gempa bumi, begitu juga dengan kita. Kita masih hidup, kita masih bernafas. Why not kita ambil kesempatan waktu yang ada ni untuk terus buat baik. Yes. Jadi kematian adalah motivasi yang terbaik untuk kita terus buat baik, insya-Allah. Itu berapa saya dapat lah. Puan Amnah tulis ni, dia goncang bumi ni, dia juga yang hentikannya. So betul lah macam ayat yang dikongsikan Nida.
Dia yang uji, dia yang selesaikan masalah pun dia jugalah. Ya, Yang betul. lagi kita nak balik pada dia atau tidak tu, dia memerlukan pesan-pesan orang keliling dan kita jugalah. Dia kena selalu, sebagai penulis, saya suka pesan lah juga kan. Kita kena tulis benda-benda yang baik ni lah. Walaupun macam-macam dah penghujung Ramadan ni. Ini peluang yang kita tahu, ayat nikmat tadi. Ni kita ada lagi 2 hari baki lagi Ramadan. So pulang kasih banyak lagi lah amal baca Quran, walaupun dah khatam mungkin. So kita baca banyak lagi. Sebab kita tak tahu sempat atau tidak Ramadan yang akan datang kan. So 3 tahun buku ni, mungkin Puan boleh kongsikan testimoni yang penulis bagi tahu kat Puan Nida sendiri. Sebab tadi tu ada Puan tulis buku Blur ke buku apa yang 700 terbeli tu, itu buku ATM ke apa? Buku ATM. ATM. So, buku ATM. untuk buku Clear ni sendiri pula, macam mana Puan bila Puan sendiri testimoni orang bagi tahu, kalau boleh kongsikan komen pembaca terhadap naskah Clear ni Puan? Okey. Okey. Setakatnya yang saya terima lah, ada pembaca yang memang dia tersentuh dengan hutang. Dia kata memang dia melalui zaman orang datang berhutang dengan dia. Jadi cerita ni membawa impak pada dia lah untuk belajar meredai. Walaupun dia mengharapkan orang tu bayar hutang, tetapi memang tak kunjung tiba. Orang nak bayar hutang kan, memanglah bukannya senang. Macam tu kan. Jadi bila dia baca kisah ni, dia kata dia cuba untuk belajar reda, sebab dia meyakini rezeki yang lebih baik akan Allah beri pada akan datang. Ada beberapa testimoni yang memang cerita pasal duit lah. Dia kata dia melabur apa semua, duit habis hangus macam tu. Kemudian dari kawan rakan-rakan penulis pula, mereka sukakan ayat daripada Imam Syafi'i yang saya kongsikan di dalam buku Blur ni. Yang mana ayat dia, yang mana tanganku hancur. Yang tu. Tanganku akan hancur di dalam tanah, yang tinggal hanya tinggalku di dalam buku. Moga sesiapa yang baca tulisanku, doakanlah keselamatanku daripada azab api neraka. Saya pun baca ni memang nak highlight lah 20 ayat ni kan. Memang wow. Biasa yang saya dengar, penulis akan mati, penulisan akan kekal sampai bila. Tapi yang ni doa dia yang lagi best tu. Doakan keselamatan kita yang menulis ni kan. Betul. Jadi memang bila para penulis, rakan-rakan penulis lah, bila dia baca yang ini ni kan, dia suka kata-kata itu. Jadi membuatkan, bukan setakat saya, tetapi rakan-rakan penulis yang lain memberi motivasi pada mereka untuk terus menulis, insyaAllah. Sebab Puan dah sentuh balik pasal hutang tadi kan. Dia sendiri bukan nak kawal balik lah, tapi kita maafkan diri kita. So orang yang berhutang ni memang, kalau nak tanya, ada jumpa ke tak ada jumpa ke, memang dah unfriend unblock ke apa? Macam mana tu Amir? Orang-orang yang berhutang dengan Puan tu, kan Puan dah, diorang tak boleh bayar. Diorang memang hilang, ada ke dia tu? Okey. Ada satu peniaga ni yang saya hantar produk dengan setiap freezer tu. Saya pernah korek-korek di FB dan saya terjumpa selepas beberapa tahun lah kejadian tu. Saya korek-korek di FB dan saya terjumpa wanita dan suaminya masih berniaga produk yang sama di kedai yang lain dengan siap freezer apa semua. Saya kata dia ni tak serik ke? Macam tu. Saya pun pernah message dia, tapi tiada balasan lah. Tiada balasan. Jadi bila saya cakap bila saya cerita dengan suami, inilah orang yang berhutang dengan kita tu, jom kita tuntut hutang. Dan suami saya cakap apa? Kata dah memanai reda, dia cakap. Okey, habis macam tu je lah. Tadilah saya mencari lagi. Yalah, itu dia dengan Allah lah. Semoga kalau dia dengar ni, Allah buka lah pintu hati dia untuk taubat lah, insyaAllah. Kita sama-sama doa baik lah. So, selepas sekian kita bawa usaha Clear ni, siapa yang paling sesuai Puan Nida rasa dapatkan buku Clear ni? Saya rasa sekarang ni zaman pandemik ni semua orang sesuai kot dapatkan buku Clear ni. Tapi nak dengar daripada mulut Puan Nida sendiri lah. Terima kasih Puan Rukayah. Buku ni best sangat dia cakap. So siapa yang patut dapatkan ni Puan? Okey. Buku ni
kalau ikut secara umumnya memang sesuai lah untuk lapisan masyarakat, setiap lapisan masyarakat kan. Tetapi bagi saya buku ni sangat sesuai bagi mereka yang baru nak up. Bukan baru nak up, maksud saya macam sedang melalui proses macam umur 30 macam tu. 30 ke atas tu kan dia sedang melalui satu fasa yang baru kerjaya nak upgrade, kehidupan berkeluarga yang baru nak upgrade, semua benda-benda yang baru nak upgrade kan. Tetapi jangan disebabkan oleh rasa terlalu teruja tu menyebabkan kita ketepikan apa yang sepatutnya. Jadi buku ni sesuai untuk jadikan sebagai pedoman lah. Okey, kalau macam cerita saya ni tentang berniaga kan. Okey, berniaga kena macam ni sepatutnya. Okey, ada pula kisah Puan Amna macam ni kan. Dan Puan Nadira tentang anak kan. Kan dalam proses umur yang macam kita umur 30 ni kan macam nak berkahwin, dapat anak kan. Dan diuji dengan tiada anak lagi, belum ada rezeki anak. Memang sesuai. Macam tu. Puan jual sendiri ke buku clear? Apa dia? Puan ambil stok jual sendiri ke macam mana? Ya, ada ambil stok sendiri. So kalau nak sign dapatkan daripada Puan Ida lah. Kami pun memang buka lah dekat mana-mana penonton untuk join dropshipper kami lah. Dekat kami punya WhatsApp nombor. Orang cakap memang kita menggalakkan supaya ramai lagi orang menjual buku-buku yang baik-baik. Sebab saya suka ayat Puan Rahmiah lah. Dia cakap sebab penulis kebanyakan dia segan nak jual buku ni. Tapi Puan Rahmiah cakap kita bukan jual buku, kita jual ilmu, kongsi ilmu. Benda ni sangat bagus. Memang kita galakkan ramai lah berkongsi manfaat selain baca untuk diri sendiri, hadiah kat orang. Boleh hubungilah talian kami 0113293366, 0113293366. Banyak lagi lah sebenarnya. Selain buku clear sendiri, kita ada 400 judul. Ada buku agama, motivasi, kewangan, komik. Kanak-kanak pun banyak. Jadi hidupkan budaya buku lah membaca ni. Kita nak semua orang selain pada tab handphone kan, ni pegang yang ni, insyaAllah dia tak rosakkan mata lah. So, Puan Ida sebagai penutup, kalau boleh kongsikan yang cakap kesimpulan daripada topik clear kita ni, memaknai reda dan memaafkan diri sendiri, kalau boleh kita kongsikan pada penonton kita. Okey. Dalam hidup ni, hidup kita kena clear. Hidup ni kan kita kena clear. Jadi walaupun kita diuji, apapun jenis ujian, besar atau kecil, bukan isu dia. Tetapi kita kena clearkan hati kita. Ujian ini insya-Allah hujungnya ada pelangi. Sebenarnya bukan di hujung saja, di sepanjang proses ujian tu sebenarnya ada pelangi yang menyinari kan. Walaupun kita dibasahi oleh rintik-rintik hujan, insya-Allah ada pelangi yang menerangi kita punya kegelapan tu. Maknanya dia tak nak kita kena cari circle yang betul lah. Ya. Cari sokongan punya sistem sokongan hidup yang betul. Jangan bila uji tu kita menyendiri, isolate diri dan buat benda pelik-pelik sebab nampak juga dalam keadaan tak boleh ke mana-mana kan. Kita sekarang ni 3T dah start balik. So banyak sangat orang meroyan. So benda ni itu bukan penyelesaian lah bagi saya, bukanlah. Nak tak nak benda ni kena muhasabah lah ayat Puan Ida tadi dan balik pada Allah yang buat mengizinkan benda ni berlaku dan kita kena cari jalan keluar untuk memotivasi satu sama lain lah. Sebab saya rasa juga waktu ni lah waktu yang sangat sesuai kita nak saling bertanya khabar dan insyaAllah buku clear ni macam mana yang Puan Ida bagi tahu, dia bantu kita lah cari matlamat yang jelas lah. Apa yang kita nak dalam hidup dan macam mana kisah peluang kedua tu tadi kan. Kita ni sedang ada peluang tu lah untuk tambah baik amal kita dan insyaAllah terima kasih banyak kepada Puan Ida sudi untuk sesi hari ni. Kita kalau ikut minggu depan Puan, kita nak sembang. Sembang lagi hari Selasa minggu depan insyaAllah. Dah raya dah tu. Bagi ucapan tu halang-halang dah hujung ni. Pada siapa yang tengok ni, ucapan raya sikit. Ucapan raya ya. Okey. Raya tak raya kita tetap raya sebab raya tu kita raikan secara Islam lah kan, Syawal kan.
Jadi bila Ramadan telah berlalu, Syawal menjelang tiba, nak tak nak memang kita kena meraihkan. Jadi cara yang meraihkan tu macam mana pun terpulang pada kita lah. Walaupun duduk rumah, kita tetap kena bersolat, tetap kena bertakbir, makan kuih raya kan. Jadinya macam tak apa, kita raihkan secara PKP pun alhamdulillah. Sekurang-kurangnya Allah mengingatkan kita bahawa walau di mana jua atau apa pun keadaan yang sedang kita lalui hari ini, tetaplah Allah itu memberi kemenangan pada mereka yang sabar dan redha, insya-Allah. Selamat Hari Raya. Yang Johor apa kan? Apa? Johor, ya? Itu kampung ke apa sebenarnya tu? Bukan? Oh tak, itu suami saya kerja di sana dulu, di Muar. Suami saya kerja di hospital Muar. Itu yang Selangor ni. Dah balik. Balik kampung ni rumah mak ayah lah. Kira dekat lah dengan rumah mak ayah. Okey Wan, terima kasih banyak. Minta maaf. InsyaAllah jumpa raya minggu depan. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan Amir. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Okay. Okey, dah off. Dengar Puan. Okey dah, okey. Minggu depan buku apa? Tajuk?